Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. So, hari ini saya akan sambung semula lecture kita berkenaan dengan preparations of ceramic hollow fiber membrane. So, seperti mana yang awak ingat, lebih kurang 3 ataupun 4 minggu lepas saya ada memberi satu soalan berkaitan dengan bagaimana kita nak prepare ceramic hollow fiber membrane menggunakan 3 different particle size. And one of you ada beri list of steps, tapi sebelum saya semak bersama-sama, so saya terangkan secara brief lah berkenaan dengan macam mana kita nak hasilkan ceramic hollow fiber membrane menggunakan phase inversion and centering technique lah. So basically nak menghasilkan ceramic membrane ni, dia ada step dia, iaitu pertama sekali kita kena pilih kita punya particles. Apa particles yang kita nak hasilkan? Kalau kita nak hasilkan alumina hollow fiber, so kita pilih alumina yang saiznya bersesuaian dengan application yang kita akan gunakan nanti. So yang kedua adalah selepas kita pilih, kita buat suspension, ceramic suspension, iaitu combinations beberapa chemicals yang kita gabungkan bersama. Selepas itu kita akan selepas terbentuknya spinning suspension, kita akan buat spinning. So adalah proses pengeringan, straightening. Dan setelah kita dapat precursor tersebut, kita akan bakar dia melalui sintering proses untuk mendapatkan hollow fiber membrane. So kalau awak lihat di sini, lihat di sini, kalau di sini kita nak fokus kepada spinning suspension. Macam mana kita nak buat spinning suspension, iaitu ia melibatkan ceramic particles, polymer binder, dispersants dan organic solvent. Di sini saya bagi tanda-tanda ini, bermaksud ini adalah composition dia bergantung kepada properties ataupun physical properties of ceramic particles yang awak gunakan. Sebagai contoh, sebelum we go kepada formulation berapa amount untuk ceramic particles, berapa amount untuk polymer binder, berapa dispersants, berapa organic solvents. Kalau dalam ceramic suspension preparation ni, so ceramic particles tu kalau kita nak bentuk dalam hollow fiber, kita perlu menggunakan polymer binder lah. Sebab polymer binder tu boleh membantu ceramic suspension tu untuk membentuk form. Kita nak bentukkan, kita nak nak formkan dia punya kita nak formkan in dia punya not really morphology, dalam bentuk apa yang you nak. Sama ada dalam bentuk hollow fiber ke, dalam bentuk flat sheet ke, tubular ke, itu adalah gunanya kita punya polymer binder. Jadi langkah pertama yang kita nak hasilkan polymer ceramic suspension ni adalah, firstly, kita kena campurkan ceramic particle bersama-sama dengan organic solvent. So kita nak disperse dia di dalam organic solvent. So selepas tu kita letakkan dispersant. Ini dia pertama, ini kedua, ini ketiga. So tugas dispersant adalah untuk make sure that ceramic particles ni tidak coagulate among each other. So dispersant akan coated ceramic particles, and then so that dia ada satu force untuk elakkan dia daripada melekat bersama-sama. And then lastly, baru kita akan letak polymer binder lah. Okay. So kebiasaannya dia punya percentage ni adalah ceramic particle, let's say, bergantung kepada satu sistem. Kalau let's say alumina, katalah kalau alumina kita pakai 60% kat sini. So 60%, this is referring kepada weight percent lah. Referring weight percent. And then kebiasaannya dispersant polymer binder adalah
bahagikan dengan 10 ataupun bahagi dengan 8. Let's say kita bahagi dengan 10. So kalau ceramic particles 60, polymer binder adalah jatuh kepada 6%. Okay, dispersion biasanya 1% and the rest is adalah 100 tolak 67. So bersamaan dengan organic solvent kat sini adalah 67, 33%. Okay, ini cara paling ringkas, paling mudah untuk kita buat ceramic suspension. This is adalah common techniques, iaitu kebiasaannya kita akan rujuk kepada ceramic particles dulu lah, ceramic particles dulu. And then katalah let's say kalau 50%, kalau 50% kat sini bermaksud yang ni 5% lah. Area ni 50%. And then ni tetap 1%, tetap 1%, and organic solvent kebiasaannya akan total up dispersion, polymer binder and ceramic particles. Okay. Now dekat sini macam mana kita nak hasilkan ceramic suspension solution is adalah mula-mula kita letak ini adalah NMP, ini adalah dispersion. Okay, kita letakkan bersama-sama and then baru kita letakkan ceramic particle lah. Okay, kalau untuk buat ceramic membrane atau ceramic suspension, kita tak gunakan magnetic stirrer ataupun kita tak gunakan overhead pump. Okay, yang kita gunakan adalah planetary ball mill. Okay, ini adalah lebih efficient kerana planetary ball mill ni akan dia boleh setkan berapa RPM yang you nak. Disebabkan oleh kita ada milling ball kat sini, over here kat sini. Milling ball ni akan pecahkan any coagulated punya ceramic particles yang akan mixing tu nanti. Tapi sebelum kita letakkan polimer, kita akan buat milling selama mungkin paling lama dalam 2 hari. Okay, selepas kita dapatkan uniform suspension, baru kita letakkan kita punya polimer dekat sini, and then kita mill lagi another 48 hours, iaitu 2 hari lagi. Okay, and then baru kita akan dapat ceramic suspension. This is not solution lah, this is ceramic uniform unified ceramic suspension. Okay. Okay. Ini adalah, okay, kalau lihat dekat sini, apabila kita dah dapat ceramic suspension ni, dia ada satu step, iaitu proses degassing. Proses degassing ni, dia bermaksud untuk kita buang bubble yang terbentuk di semasa proses penghasilan ceramic suspension. Okay, so kalau dalam untuk polimer, kalau polimer kita pakai polymer solution lah. Kalau kita pakai untuk buat polymeric membrane, kita pakai apa nama ni, kita pakai saya tak ingat. No, dia kita ultrasonic buds. Okay, kita pakai ultrasonic buds. Okay, kalau ini kalau awak familiar dengan ultrasonic buds, ni contohnya ni adalah buds dia. Okay, ini you masukkan awak punya dope kat sini lah. Ini bertutup. Ini katalah, ini this is water. So dalam 1 jam dah cukup lah. Tapi untuk ini you punya, okay, this is you punya, ni lah polymer solution lah. It's very easy untuk buang bubble dalam polymer solution. Tetapi untuk buang bubbles di dalam ceramic suspension, kita pakai degassing system, iaitu kita stirring, kita ada stirring process. Stirring process ni bukan untuk kita kacau dia, tetapi untuk make sure that apabila kita vacuumkan condition kat sini, bubble-bubble semua akan naik. So biasanya kita akan degassing ni selama 1 jam lah. It really depend on kepada you punya apa nama ni. This is cara yang termudah untuk kita buang bubble sebab menggunakan vacuum. Tapi dia akan ambil masa sebab ceramic suspension ni kita punya viscosity terlalu tinggi untuk kita buang dalam masa yang singkat. Okay. So selepas kita dapatkan bubble
less ceramic suspension, kita go kepada spinning process. So kat sini spinning process. Okay, ini cara kita spinning process lah. Okay, bergantung kepada apa nama ni, spinneret kita dah. Okay, spinneret ni saya dah terangkan dulu dalam polimer. Tapi untuk buat ceramic membrane, kita kena gunakan spinneret yang berbeza. Sebagai contoh kat sini adalah, ini adalah untuk buat co-extrusion. Okay, maksudnya terdapat dua layer. Okay, kalau untuk single layer saja, kalau hanya you tak perlu yang kat tengah-tengah ni lah. Ini spinneret ni yang kata ada kat dalam ni. Sebelum saya terangkan awak, okay, dalam polimer, yang ni adalah, dalam ni adalah air. This is water. Kita still gunakan air untuk buat dia punya lubang. Yang ini adalah lapisan pertama. Dan ini lapisan keramik kedua. Lapisan keramik yang kedua. So ini buat co-extrusion. Kalau you tak nak buat co-extrusion, kalau you nak hasilkan yang kata ceramic membrane yang satu layer saja, iaitu ni tak perlulah. Ni tak payah. So you akan dapat macam ni, hollow fiber precursor. Okay, ini kita gunakan air. Of course dia dalam kat sini macam ni, awak lihat dia bergulung-gulung kan. Okay, so ini pakai air, jadi dia basah. So kalau sebelum awak sinter, you tak boleh ambil, awak tak boleh ambil terus this thing, lepas you sinter pada suhu tinggi. It's not correct. Okay, you kena luruskan dia dulu, you kena keringkan dia, take another days so dapatkan yang kata precursor yang lurus. Okay, ini adalah spinning ceramic. Ni another. Kalau awak kalau awak lihat dekat sini adalah, ini adalah single layer. Kalau makcik kat sini adalah di sini ni ini adalah, ini triple layer. Lihat dekat sini, ini adalah spinneret. Ini contohnya ceramic suspensions. This is water. So water biasanya akan masuk dekat tengah. Ceramic suspension akan masuk dekat tepi. So ini adalah step untuk ceramic single layer. Yang ni adalah step untuk dua layer. Sebab kat sini ada internal coagulant is water. So outer layer, this is inner layer. Okay, awak lihat kat sini ada layer pertama, kedua dan ketiga. Tapi yang pertama ni adalah air. Okay. Okay, ini spinneret. Spinneret. It depend kepada awak. Depend kepada fabricator lah. Depend kepada you nak berapa besar. Sebagai contoh, ceramic hollow fiber. Kalau hollow fiber, biasanya kecil kan. Ini dalam bentuk milimeter. Okay. Okay. Ini adalah step-step yang diperlukan untuk buat ceramic hollow fiber. Dari awal hingga kepada akhir lah. So, berbalik semula kepada persoalan saya, iaitu propose method to prepare ceramic hollow fiber membrane using 3 different particle size. Kalau awak lihat kat sini, di dalam step yang ini, ni saya padam ini. Okay, dalam step yang ini, dia tak ada pun mention berkenaan dengan particle size. Okay, tak ada pun mention berkenaan dengan particle size berapa yang awak nak pakai. Okay, dia ada mention, okay, you hasilkan 60% sahaja. Okay, tapi dalam soalan ini yang saya ajukan kepada awak pada 4 minggu yang lepas, ada beberapa ceramic particles. Okay, jadi maksudnya ada jenis, ada different types of particle size. Tetapi dalam nota kat sini, dia tak cakap pun. Okay, so saya sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak incorporate 3 different particle size. Okay, kalau awak lihat kat sini, okay, recap balik. Okay, ini adalah method dia. Kalau awak lihat, dia start dengan organic particle, di ceramic suspension, degassing, spinning, hollow fiber precursor, drying and straightening, and hollow fiber lah. Okay. Okay.